Waalaikumsalam. Jemput masuk. Terima kasih. Saya duduk mana ya? Jemput juga. Terima kasih. Selamat datang ke sesi kaunseling pada hari ini. Boleh saya tahu nama saudara? Nama saya Muhammad Yusof bin Abdul Salim. Oh, Yusof ya. Nak panggil nama apa ya? Yusof. Yusof ya. Macam mana hari ini, sihat? Sihat Alhamdulillah. Dah makan ke belum? Dah. Dah ya. Macam mana selesa dengan kedudukan macam ni? Ya, selesa. Okey. Sebelum tu pernah tak pergi sesi kaunseling? Sesi kaunseling tu masa sekolah lah. Oh, masa sekolah lah pernah pergi. Tapi masa sekarang ni jarang lah pergi ni, pertama kali lah pergi. Oh, ya, ini pertama kali. Oh, okey. Lepas tu macam mana keadaan, maksudnya macam mana situasi dekat sini, panas ke, sejuk ke? Selesa. Suhu pun sejuk ya. Okey, sebelum tu saya memperkenalkan diri saya. Okey, saya Muhammad Amirul bin Osman. Okey, Yusof boleh panggil saya Tuan Amir, boleh panggil Tuan pun boleh. Okey, saya merupakan kaunselor pada hari ini untuk anda dalam sesi kaunseling ini. Okey, jadi sebelum sesi ini dimulakan, saya akan terangkanlah beberapa etika dan konsep asas berkaitan dengan kaunseling. Okey, kaunseling ini bermaksud iaitu interaksi antara klien iaitu Yusof dan kaunselor iaitu saya. Dalam sesi kaunseling ini hanya masalah yang Yusof share dengan saya akan di sini saja, tidak akan dibawa keluar. Okey, memang dalam sesi kaunseling ni memang kaunselor memang berpegang kepada etika kerahsiaan sebenarnya. Okey, dan etika kerahsiaan sebenarnya kita ada 3 syarat iaitu syarat yang pertama, perkara yang boleh membahayakan diri klien iaitu kepada Yusof sendiri. Okey, yang kedua adalah perkara yang boleh membahayakan diri orang lain juga. Okey, yang ketiga, perkara ataupun isu yang boleh melanggar undang-undang dalam etika kaunseling ini. Okey, jadi saya nak beritahu Yusof, masa dalam sesi kaunseling ini hanya 45 minit hingga 1 jam sahaja. Okey, sekiranya 10 minit terakhir saya akan beritahu Yusof lah sekiranya masa mencemuri kita ke. Okey, dan saya beritahu sekali lagi masa yang diperuntukkan dalam sesi ini adalah 45 hingga 1 jam sahaja. Sekiranya ada apa-apa masalah ke nak share dengan saya, kita akan buat sesi akan datanglah next time kalau macam ada perkara yang tak perlu dibincangkan lagi. Okey, boleh kita mulakan sekarang sesi kita, Yusof? Okey, sebenarnya Yusof nak share masalah apa dengan saya pada hari ini? Yang pertama sekali mengenai pembelajaran saya lah. Okey, teruskan. Jadi itulah macam yang Amirul jadi tahu, saya merupakan graduat di sini, graduat mahasiswa di Business Studies bermula pada tahun 2020 lagi. Oh, maksudnya Yusof sebelum ni pernah belajar lah sebelum masuk ke sini. Oh. Okey, lepas tu Yusof ada masalah pembelajaran. Boleh terangkan saya macam mana segi pembelajaran boleh mendatangkan masalah kepada Yusof? Dia mungkin sebab antaranya faktor orang kata orang move on gitu. Sebab saya start daripada STP. Sebab STP saya memang tekad SPM tu saya nak ambil STPM. Jadi masa STPM tu macam biasalah dengan penuh semangat kan. Okey. Penuh semangat untuk capai cita-cita saya. Dan kemudian nak jadikan cerita, STP saya tak subjek yang saya target tu tercapai, tetapi keseluruhannya tak dapat membuatkan saya mencapai cita-cita saya untuk meneruskan dalam bidang ilalah sarjana muda sejarah dan ketamadunan. Sebab saya ni seorang yang minat sejarah. Oh, maksudnya Yusof memang minat sejarah lah daripada STPM. Daripada SPM. Oh, SPM lagi. So Yusof memang sekolah dekat subjek tu. Subjek tu okey, cuma ekonomi saya memang saya tak nak buat apa. Oh, so bila Yusof dah rasa macam tak boleh nak target dalam STPM, Yusof ada rasa macam nak ada fighting tak untuk teruskan lagi dalam bidang yang lain? Ya, semestinya lah. Sebab tapi yelah, saya pun seorang manusia biasa. Mestilah saya rasa kecewa kan. Memang kecewa masa tu dengan keluarga lagi punya tekanan.
dengan macam cemburu jugalah tengok orang lain berjaya capai apa yang dulu kita belajar sama-sama. Tengok dia capai, dapat apa yang dia capai. Saya tak tahulah macam mana, mungkin tu rezeki masing-masing lah. Tapi tak apa, lepas tu saya move on juga. Lepas tu saya ambil keputusan untuk teroka balik diri saya. Apa yang saya tengok bidang tourism ataupun bidang pelancongan. Kemudian saya apply sendiri untuk ambil bidang pelancongan di Universiti Kuala Lumpur. Sebab dalam bidang pelancongan di tourism, saya ambil masa tu ijazah sarjana muda pembangunan pelancongan di Universiti Kuala Lumpur di Kampung Baru. Dekat Uni KL lah you. Ada tak subjek-subjek yang Yusof minat sebenarnya? Ada, antaranya masa tu seperti subjek asas-asas pelancongan. Lepas tu apa ni, budaya-budaya, sebab saya kan seorang yang minat sejarah dan kemajuan. So pada saya kemudian budaya di tempat luar tu saya minat lah. Tapi tetapi jadi permasalahan, ayah saya juga dengan mak saya tak suka saya belajar kat situ. Maksudnya Yusof bukan sahaja ada masalah dengan pelajaran, tapi ada juga masalah dengan faktor ibu bapa jugalah tak bagi minat Yusof untuk belajar ke arah sana. Lebih kurang itu. Jadi kemudian mak saya ambil keputusan untuk masukkan saya kat sini pada mula tahun 2020 tu lah. Maksudnya bidang pelancongan tu parents tak terima. Lepas tu Yusof masuk bidang yang kat sini lah, pada waktu inilah. Pada waktu tu lah. Maksudnya mula-mula saya tak tahu apa-apa. Lepas macam cik kat mana lagi lah, dengan asyik balik rumah pun ada agak macam gaduh juga lah. Macam adalah macam bermasa-muka sikit. Sebab saya ni tak macam adik saya lah. Adik saya ni lebih pandai. Yang mana sekarang adik saya dah ambil bidang mechanical engineering kat UPM. So faham lah beza dengan saya. Okey. Lepas tu saya masuk kat sini, mula perjalanan hidup saya dekat Unimel ni, UIM dulu lah. UIM at Unimel lah gitu. Dalam bidang ijazah sarjana muda pengurusan di FIPT. Kemudian saya ada masalah juga dengan subjek pengiraan yang melibatkan ekonomi tu kan. Jadi itu saya ambil keputusan masa tu pula tahun 2021 adanya kos ijazah sarjana kaunseling sekarang, dan mula saya masuk ke dalam. So dekat Unimel ni Yusof ambil bidang apa ya? Sekarang ni ijazah sarjana muda kaunseling. Apa yang saya dapat faham daripada situasi Yusof ni, Yusof mula-mula tak dapat target STPM dan sejarah dapat target, cuma subjek yang lain tak boleh kan? Subjek ekonomi tu yang ekonomi lah. memang teruk lah. Lepas tu parents tak bagi Yusof untuk sama belajar ke Uni KL dalam bidang pelancongan. Apa yang saya dapat rumuskan daripada masalah Yusof ni, parents tak bagi mungkin ada sebab dalam pelancongan ni, bidang pelancongan ni mungkin tak ramai ambil kerjaya lah, sebab berdasarkan tahun 2021 dengan 2020 kita di Malaysia sedang menghadapi masalah ekonomi juga. Seperti yang kita tahu, dalam pandemik COVID-19, bidang pelancongan macam orang kata macam tak banyak peluang pekerjaan lah. Sebab masa tu saya rasa memang bidang kaunseling dengan psikologi yang macam membaru naik kan. Macam orang mencari jawatan kosong psikologi, jawatan kosong pegawai kaunseling. So saya rasa dapat rumuskan kat sini bahawa parents Yusof tak bagi belajar, mesti ada sebab. Mungkin dia mesti anaknya nak dapatkan kerja yang baik, lepas tu nak supaya anaknya menjamin masa depan. Kalau macam pelancongan kan sekarang, kita sekarang zaman pandemik COVID-19, mungkin pos tu tak berapa nak ada sangat dia punya kerjaya. Mungkin graduan ataupun macam pelajar tu ramai, adalah juga, tapi dari segi skop kerjanya dia macam tak ada. So saya rasa better memang pilihan yang tepat lah, pilihan ibu bapa Yusof, iaitu memilih Yusof untuk dalam bidang kaunseling. Sebabnya kita dekat pandemik COVID-19 ni memang rata-rata manusia ada masalah mental sebenarnya. Setiap manusia ada masalah.
So bila kaunseling ni dia membantu klien ataupun membantu orang di sekeliling bagi mengatasi apa-apa masalah yang ada pada fikiran dia. Okay, jadi saya rasa Yusof ada potensi untuk belajar walaupun dipaksa ya. Pada saya bukanlah saya tak rasa dipaksa, cuma dari segi minat tu dia lambat nak datang. Yang sedang tak tahulah macam Tuan Amira sendiri rasa macam mana. Adakah orang lah kan, dia ni bertindak dengan lebih baik atas sebab minat ni. Okey, macam okey. Yusof boleh jelaskan sekali minat yang macam mana? Sebagai contoh lah, macam saya tadi antaranya, ialah maksudnya pada saya, tak tahu lah pada Tuan macam mana kan. Adakah seorang ni kan, dia macam dia akan bergerak ataupun akan dapat kejayaan dengan lebih baik dari segi dengan sebab dia minat benda tu. Bagi saya ada juga orang yang minat bidang tu dapat kerjaya yang lebih baik. Itu ikut rezeki masing-masing lah. Tapi apa yang saya dapat showkan, kita belajar dulu, belajar tak kira walaupun sekecil ilmu. Macam saya kan dulu saya tak minat bidang kaunseling ni. Sebab sebenarnya saya nak ke arah pendidikan lah, nak jadi guru lah contohnya kan. Tapi bila saya interview ke, masa tu ada interview, saya tak lepas. Lepas tu saya mohonlah ijazah sarjana muda kaunseling di sini. Okay, lepas tu apa yang membuatkan saya minat, first kali masa tu pada mulanya memang saya tak minat pun. Lepas tu saya rasa macam ijazah sarjana muda kaunseling ni okey kot, sebab saya ada baca dekat artikel dekat media sosial. Lepas tu saya baca dekat mana-mana apps, dia kata kaunseling ni macam memerlukan dah banyak kejaya, dia meluas orang kata. Sebab yelah kita kan setiap hari kan akan didatangi oleh masalah mental lah, terutamanya masalah keluarga, masalah kewangan. Itu biasa masalah yang hari-hari kita kena fikir sebenarnya. Kadang-kadang, bukanlah kadang-kadang, pada waktu ni juga ada juga masalah yang isu-isu besar macam kes mencuri ada, kes bunuh diri ada, kes perceraian ada. Okay, apa yang membuatkan saya minat sebenarnya, kos kaunseling ni dia banyak kejaya lah. Lepas tu saya peluang yang kedua pula, orang terdekat saya memberi motivasi kepada saya. Sebenarnya kaunselor ataupun bidang kaunseling ni sebenarnya seronok, cuma kita kena tarikan minat kita macam mana. So bila kita dalam bidang kita sendiri, memang kita minat. Kalau macam orang tak minat, kita kena terapkan macam mana kita kena terapkan. Kalau kita dapat terapkan, mungkin orang di sekeliling kita boleh bagi semangat kat kita. Okay, kalau macam Yusof kan, disebabkan Yusof, kalau Yusof nak bidang sejarah tapi masuk kaunseling, ada tak faktor-faktor yang menghalang Yusof untuk buat assignment ke? Macam yelah, macam kurang, bukan tak minat, macam kurang minat lah dalam bidang kaunseling bidang sejarah. Ada tak? Ada saya lah, macam tak tahu, macam Tuan Amira dia sedar apa-apa melibatkan subjek, melibatkan ketamadunan atau sejarah, insyaAllah saya okey lah. Dan ni seperti subjektivitas gitu. Itulah. Tapi apabila melibatkan subjek seperti melibatkan psikologi ataupun melibatkan kaunseling dengan macam ada kira-kira pengiraan sikit tu, saya agak macam yang pengiraan tu memang saya mengaku lah, saya agak merangkap. Kemudian dari segi subjek lain tu saya pun masih lagi dalam keadaan memahami, baru nak faham balik secara mendalam. Akan tetapi keupayaan untuk buat assignment gitulah akan jadi masalah. Maksudnya dalam kos yang Yusof ambil ni ada juga subjek psikologi, subjek kaunseling, subjek teras. Okay, masa zaman saya belajar dulu pun kos kaunseling, tapi dia ada juga masuk ke subjek teras, BE lanjutan lah, TITAS lah kan, bukan etnik. Dia macam convertkan lah supaya student ataupun mahasiswa dia berkembang selain bidang kita tahu sebenarnya. Okay, kalau macam saya pun faham perasaan Yusof macam mana nak kuasai dalam bidang ni, padahal minat ke arah lain, lepas tu bidang lain kan. Kalau macam psikologi dengan kaunseling ni, dia kalau psikologi lebih kepada kajian manusia,
Okay, kalau macam kaunseling ni dia lebih kepada mendengar masalah orang kan. Kalau macam sejarah ni dia macam kisah-kisah lah, macam menceritakan sesuatu peristiwa kan. Ha. Kalau macam sejarah memang fakta, ada fakta yang kita kena ingat kan. Macam kaunseling dengan psikologi sama juga, ada fakta yang kena ingat, cuma dia banyak teori sebenarnya. Teori itu jadi saya susah nak catch up, tapi boleh lah sikit-sikit cuba nak catch up dulu. Teori psikologi ada, lepas tu teori kaunseling pun ada, teori kaunseling kelompok ada, lepas tu teori psikologi pun ada. Sebenarnya teori tu sebenarnya memang mula-mula agak sukar. Lepas tu bila kita, contohlah sem 1 ada belajar teori, sem 2 ada belajar teori. So dekat situ kita dapat memahami tahu sebenarnya setiap teori-teori tu, walaupun tak banyak, teorinya ada banyak, cuma kalau kita ingat satu kan rasa macam mesti nak ingat teori lain supaya kita dapat buat kajian dengan tepat lah. Okay, macam teori kaunseling pun sama juga, teori psikologi pun sama juga. Okay, lepas tu macam saya zaman belajar dulu, saya pun ada masalah yang sama nak ingat teori tahu sebenarnya. Lepas tu apa yang buatkan saya faham, pensyarah saya masa tu buat Google, share YouTube lah, share YouTube dekat GC. Macam mana teori ni, okay, kalau macam teori psikoanalisis, dia lebih kepada sikap agresif manusia. Kalau sikap IEBT lebih kepada sikap rasional dan tidak rasional manusia. Lepas tu kalau sikap teori psikologi, dia ada tentang peringkat oral, ana, dia lebih kepada perkembangan manusia lah kan. Okay, lepas tu saya nak tanya Yusof, ada tak rasa macam minat tak dalam bidang kaunseling ni? Dia memang lama-lama sebabkan saya fikir mungkin dia tak ada dalam bidang ni, jadi minatlah juga. Minatnya sebab masa dulu pun saya pun kalau minat pun rasa macam 50-50, minat ke tak minat. Sebab saya dulu kan tak dapat bidang pendidikan kan, dari cikgu lah kan. Lepas tu bila saya dapat tawaran belajar dekat sini, dapat sarjana muda kaunseling, saya rasa saya tak fikir pun macam kos minat ke tak minat ke, saya tak pergi dulu. Itu kaedah yang kedua lah, ataupun nombor 2 lah. Lepas tu saya fikir masa tu yang penting saya dapat belajar, peluang kerja saya luas. Okay, macam itulah saya fikir. Sebab masa tu pandemik COVID-19, kita memang masa dulu student memang tekankan apa kos yang dia minat dan apa peluang kejayaan yang luas. Itu sebenarnya. Sebab tu kalau Yusof tengok graduan lepas habis belajar tak dapat kerja, rupanya kos ada, kos yang tak minat, bukan kos tak minat, kos yang tiada kaitan dalam pekerjaan. Itu sebabnya student dia banyak yang salah anggap. Contoh nak jadi cikgu, cita-cita nak jadi cikgu tapi ambil bidang lain. Contohnya kalau macam bidang sesuai lah, saya dulu ambil kaunseling, sekarang saya bekerja ataupun kerja sebagai kaunselor, jadi ada kaitan lah kan. Kalau macam ada je sepupu saya, dia ambil bidang pendidikan tapi dia kerja pasaraya, tu tengok kepada situasi jugalah. Kemungkinan kalau nak jadi cikgu tu persaingannya banyak, betul? Sebab ada juga kawan-kawan saya yang jadi cikgu, yang jadi guru dekat sekolah menengah, sekolah rendah je, sebenarnya dapat je dalam bidang pendidikan, tapi kena ada tempoh yang sesuai. Sebab persaingan banyak kan, sebab bidang pendidikan ni kan dia skop meluas, lepas tu student banyak, lepas tu sekolah banyak. So bila semua banyak, pelajar banyak, lepas tu sekolah pun banyak, tapi guru yang dia nak limitkan kepada berapa, itu yang sebenarnya menjadi punca. Graduan kena tunggu masa yang lama lah. Kalau macam sesi kaunseling ni, saya rasa banyak tempat yang boleh, klinik boleh, sekolah boleh, hospital boleh. Kalau dekat Institut Kesihatan Negara boleh. Banyak jawatan kosong psikologi ada, pegawai kaunseling pun ada. Berdasarkan penerangan saya ni, Yusof ada perkembangan yang positif tak sebelum kita tamatkan sesi kaunseling? Macam rasa macam kos yang saya ambil ni memberi kesan, memberi efek yang positif pada masa akan datang dalam diri Yusof. Pada saya lah,
mungkin saya kena tingkatkan lagi kemahiran saya dalam bidang teknikal untuk buat assignment gitu. Kalau kita student mesti kena buat assignment kan. Kalau macam saya belajar dulu, saya kan kalau macam bidang yang tak minat tu, saya mesti belajar macam orang yang minat lah. Contoh kalau saya tak minat psikologi, tetapi saya kena belajar dengan budak psikologi juga untuk fahamkan apa teori ini ataupun apa subjek yang dia nak tekankan dalam ni sebenarnya. Macam tu lah saya belajar macam tingkat kemahiran. Walaupun bidang kita kaunseling, tapi kita kena belajar psikologi juga. So kita kena balance kan. Lepas tu dalam kehidupan IPT ni kita kena arrange masa kita betul-betul. Sebab kan kita jangan mudah pengaruh dengan media sosial yang ketagihan sangat melampau lah, supaya kita tak mudah leka. Lepas tu kena cari kawan yang betul-betul boleh tolong kita sebenarnya. Okay, sebelum kita tamatkan sesi kaunseling, ada Yusof nak apa-apa lagi nak cerita? Macam tu lah masalah saya yang dalam pembelajaran ni mungkin yang agak membebankan saya tu lah bilang teknikal nak buat assignment. Contoh lah sedetail-detail ni seperti buat PowerPoint. Lepas tu nak buat, bila saya nak buat assignment tu, bila nak buat penulisan lah, biasa report apa, saya jadi macam blank gitu. Kalau macam penulisan assignment, Yusof boleh belajar daripada kawan-kawan yang lain. Kalau macam Yusof tak boleh nak faham dekat internet ke YouTube ke, Yusof boleh berkomunikasi dan belajar dengan kawan Yusof lah. Kawan Yusof kat sini yang ambil bidang kaunseling ke, psikologi ke. Mungkin diorang boleh membantu lah, mereka boleh membantu Yusof dalam buat assignment. Okay, lepas tu dalam buat assignment pun dia akan ada format-format kan. Biasanya lecturer akan bagi step format macam mana. Tapi tu dia macam masalah saya nak ikut tu, nak ikut step tu, dia macam saya macam mana dia nak ni, macam lepas tu saya just blank lah. Lepas tu just start lah nak buat. Lepas tu dia terdelay. Itu masalah lah. Yang tu pun saya boleh kongsikan. Saya pun pernah juga mengalami. Sebab mula-mula saya tak faham format. Masa sem 1 lah, mula-mula saya tak faham format ni. Saya berjumpa dengan pensyarah. Betul ke format macam ni? Kalau macam pensyarah sibuk, saya tanya senior. Kalau macam pensyarah sibuk, Yusof boleh tanya senior-senior atas yang mereka lagi mahir dan berpengalaman. Okay, sebelum sedikit, mereka boleh bantu mana part Yusof yang tak faham ke, Yusof blank ke, ataupun confused ke format ni ke. Dan akhir sekali Yusof ada apa-apa nak cerita? Saya rasa Yusof ada potensi lah untuk tingkatkan lagi kemahiran. Walaupun bidang tak minat, tapi Yusof boleh berkawan. Kalau macam bidang kaunseling, kalau psikologi tu isu psikologi tak minat ataupun kurang mahir ke, boleh je berkawan dengan student yang ambil bidang psikologi lah. Kalau berkaitan dengan assignment, boleh belajar dengan senior-senior atas ataupun kawan-kawan yang mahir ke dalam buat PowerPoint. Sedikit mereka tahulah, sebab mereka lama kan dekat belajar dekat sini. Itulah yang dari segi minat untuk bidang ni, dia minat dah dapat, kemudian rasa keperluan pun dah rasa. Cuma itulah pada saya, macam saya akan cuba ikut apa yang Tuan Amirul dah sarankan kat saya lah, ya, untuk mengatasi masalah teknikal daripada segi juga kawan ke senior juga lecturer sekali tu. InsyaAllah saya akan cuba buat. Okay. Saya rasa masalah Yusof boleh tingkatkan lagi kemahiran. Okay, saya rasa sesi kaunseling tamat pada waktu ini. Okay, sebab masa pun telah menceburi kita. Okay, sekiranya Yusof nak datang sekali lagi untuk masalah lain tu, boleh je jumpa dengan saya. Okay, saya rasa Yusof boleh je tingkatkan kemahiran, bertanya dengan rakan, bertanya dengan lecturer. Kan, sebab Yusof pun sekarang dah ijazah sarjana muda kaunseling. Okay, jadi itu sahaja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih lah kepada Yusof kerana sudi hadir pada sesi kaunseling pada hari ini. Okay, terima kasih.